Cik Zaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya ni sebenarnya baru berusia 5 tahun. Dan sekarang ini saya suruh dia duduk, saya suruh dia tidur. Bukan dengan isteri, malah saya nak latihkan dia tidur seorang diri. Sebab takut nanti macam anak adik saya. Usia dah masuk 7 tahun pun masih nak tidur sekatil dengan mak dengan bapa. Jadi kata teman kita, Abang Zai lah saya panggil, kata Abang Zai ni, jadi anak saya satu malam terbangun di waktu malam. Apa yang berlaku? Anak saya kejutkan. Baba, dia panggil saya Baba. Saya terperanjat, kenapa anak saya bangun? Anak saya ni tidur bersama dengan bibiknya. Bibi itu adalah pembantu rumah. Kami panggil dia Bibi lah. Jadi kata Cik Zai, Abang Zai kita ni, anak saya kejutkan saya. Saya ingatkan dia nak ke tandas ke apa. Nak beli tandas. Dia giling kepala. Kenapa? Sini. Jadi dia bisik kat telinga saya. Papa, dalam bilik ada hantu. Saya terperanjat. Saya bangun dari katil. Saya pimpin tangan anak saya nak bawa dia keluar bilik. Dia giling kepala. Dia kata takut. Tak apalah. Jadi saya pergi ke bilik yang di mana pembantu rumah saya sedang tidur, sepatutnya dengan anak saya. Saya ketuk pintu beberapa kali. Tak ada orang jawab. Saya buka pintu. Pembantu rumah sedang tidur di katil hujung. Di katil anak saya, dekat ujung sekali ada orang sedang duduk. Bila saya nampak sekali pandang Kisi, benda ni bukanlah saya ceritakan pada Kisi. Saya buka pintu perlahan-lahan. Saya nampak benda tu, saya terjegat bukan. Ketuk, tolak, nampak, tarik balik. Macam itulah. Dalam masa 1-2 saat saya terperanjat. Kemudian saya ambil anak saya tidur atas katil dengan saya. Sampailah keesokan harinya isteri tanya pembantu, kenapa Saiful tidur dengan kami? Dia pun tak perasan yang anak saya Saiful ni bangun. Jadi saya selidik. Rupa-rupanya Kisi, pembantu rumah saya ni ada bawa pendinding. Pendinding tu akhirnya dia tunjuk pada saya, disimpan dalam satu botol, dibalut dengan kain hitam, masuk dalam beg. Saya tanya siapa kasih. Ibu dengan ayahnya kasih untuk mendinding dia supaya tidak ada gangguan di Singapura. Saya kata, saya dengan isteri, dengan anak saya ni orang baik-baik. Takkanlah saya nak apa-apakan dia. Tapi dia cuma diam. Saya ambil tu nak buang. Tapi bila dengar nasihat salah seorang teman suruh tanam, carilah tempat yang sesuai untuk tanam. Itulah pengalaman daripada Abang Zai berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini pula daripada Zaina. Kata Zaina, selamat tengah malam Kisi. Saya ingin ada satu kesulitan yang berlaku dalam rumah. Pembantu rumah saya ni, setiap malam dia akan berada di balkoni rumah dan dia akan bercakap seorang-seorang. Pernah beberapa kali saya tangkap, bila saya tanya buat apa, dia kata dia berbual di telefon. Memang betul dia pegang telefon. Tapi yang hairannya Kisi, ketika saya tangkap dia, kebanyakan handphonenya di dalam poket. Jadi saya tanya, berbual dengan siapa? Gunakan handphone tengah berbual. Dia mati-mati tak nak mengaku. Jadi saya nak tanya, adakah pembantu rumah saya ni ada buat benda-benda yang tak baik ataupun memang dia tak betul? Itu saja Kisi. Dari Zaina. Okey. 6691897. Kisah berikut ini datang daripada teman kita yang bernama Kak Aziza. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak nak kongsi pengalaman ini tentang pembantu rumah kakak. Ketika semua orang sedang nyenyak tidur, terdengar sesuatu yang amat menakutkan. Abang, bangun bang. Ya Allah, siapa yang pekik tu? Tini bang, Tini. Itu mungkin situasi yang dialami pada malam pembantu rumah terpekik mengganggu keluarga Kak Aziza yang sedang nyenyak tidur. Kata Kak Aziza, saya dengan suami bangun. Tengok pintu bilik pembantu rumah terbuka sedikit. Dalam bilik tu pembantu rumah dalam keadaan terpekik-pekik. Kisi bayangkan. Tidak tentu arah dibuatnya. Anak-anak bangun naik takut. Saya kata pada anak-anak, masuk bilik tutup pintu. Saya dengan suami tengok
kata Kak Aziza. Pembantu rumah saya dalam keadaan histeria. Tini, astagfirullahalazim, Tini, bismillahirrahmanirrahim. Suami saya mula memanggil-manggil, teriak, pekik dan langsung membaca surah. Tini dalam keadaan terpekik-pekik, Casey. Setelah suami habis baca surah, boleh dapat lihat Tini tiba-tiba dapat tenangkan dirinya. Dipendekkan cerita, tanya pada Tini kenapa. Dia tak tahu apa yang berlaku, tapi yang dia tahu, ada datang seorang wanita tua datang dalam keadaan terbungkuk-bungkuk, tarik kakinya ketika dia sedang tidur. Dan bila dia bangun, dia tahu-tahu nampak saya dengan suami sedang berdiri. Dan dalam keadaan dia terpekik tu, saya rasa mungkin wanita tu masih tarik kakinya, masih lagi tak nak lepaskan. Jadi kata Kak Aziza, ini saya nak ceritakan pada anda, entah benar atau tidak kisahnya. Dipendekkan cerita, kata Kak Aziza, begini pengalaman yang disampaikan. Ini mungkin tuduhan ini tidak benar, mungkin ya. Dapat tahu daripada seorang tukang ubat, di lantai rumah saya ni ada seorang lelaki yang dah pun beristeri, yang ada hati dengan pembantu rumah saya, Casey. Ada hati, yang suka dengan pembantu rumah saya. Sebab bila pakar tu merawat, pembantu rumah saya terus menurun. Dia menurun. Pakar tu pun tanya soal jawab. Siapa engkau? Siapa hantar kau? Apa kau buat kat sini? Mula-mula benda yang dalam badan pembantu rumah saya tak nak layan pun, dia buat hal dia. Pakar tu buat sesuatu dan tanya. Katanya, tuan aku hantar aku sebab perempuan ni laki dia dah tak nak layan lagi. Saya cuba, sebab bahasa yang digunakan ni agak kasar sedikit. Jadi peringat misteri jam 12. Apa yang berlaku ni, si lelaki yang dah beristeri berkenan pula dengan pembantu rumah ni. Mungkin dia tengok isteri dapat tahu, isteri bukan marah suami, isteri kenakan pembantu rumah yang tak bersalah ni. Casey, memang betul, dalam rumah saya ada perempuan tua, Casey, dalam bilik pembantu rumah. Benda tu sekarang dah berpaut pada kaki pembantu rumah. Sebab tu beberapa hari kemudian sebelum tu, pembantu rumah pernah beritahu saya. Katanya, Bu, kaki saya sakit, Bu. Saya pernah kata pada dia, kalau enggak boleh tugas hari ini, tak apa, engkau rehat aja. Casey, jalan kesian, teresut-esut. Ada kalanya okey, ada kalanya sakit. Jadi benda tu cakap, kau tak tahu ke kenapa kaki dia sakit? Sebab aku duduk, aku pegang kaki perempuan ni. Jawab benda tu yang merasuk badan pembantu rumah. Dia berpaut pada kaki. Pakar tu cuba. Pakar tu kata, Bismillahirrahmanirrahim, membaca surah. Habis saja baca surah, dia lakukan sesuatu. Jadi dalam keadaan pakar tu sedang membaca surah, pendengar Ria, wanita tu mula rasa panas. Tahu-tahu dalam keadaan membaca surah, pembantu rumah saya terpekik-pekik sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kau baliklah ke rumah tuan kau. Pembantu rumah saya pingsan. Pakar tu bila menepuk atas lantai dan tunjuk pintu. Casey nak tahu tak? Walaupun rumahnya jauh dari rumah saya, dapat dengar sayu bunyinya.
Anda bayangkan pendengar, tuan rumah yang hantar barang terpekik sebab benda tu dipaksa pulang dengan cara yang sakit. Sepanjang malam dengar dia pekik. Kemudian pakar tu mengatakan pada saya, jangan awak bermusuh dengan jiran ya. Saya dah hantar balik. Nanti dalam perjalanan nak pulang, saya akan tengoklah singgah rumah dia. Bukan singgah dekat dalam rumah. Saya jalan depan rumah. Saya akan pastikan apa yang dia nak hantar kali ni tak boleh keluar daripada rumah tu. Casey sampai gitu sekali, Casey. Terpulang pada pendengar Ria nak percaya ataupun tidak pengalaman ini, tapi saya betul-betul kasihan melihat pembantu rumah saya yang tidak bersalah. Laki dia yang mental, pembantu rumah saya yang jadi mangsa. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya bernama Astuti. Saya adalah seorang bekas pembantu rumah. Tapi sekarang ini saya tidak lagi bertugas di Singapura. Saya sudah pun kembali pulang ke kampung halaman. Saya tetap mendengar siaran Ria melalui internet radio. Memang kangen ataupun memang rindu sangat dengan rancangan-rancangan di Ria, khususnya Misteri Jam 12. Kalau Mas Casey bisa ketengahkan pengalaman saya, boleh tak ketika saya bertugas sebagai seorang pembantu rumah bersama dengan keluarga orang Melayu. Casey, saya tidak akan sebutkan siapa nama majikan saya. Tak nak mengaibkan mereka. Tetapi Casey, inilah yang saya alami ketika saya berkhidmat. Ini adalah majikan saya yang kedua, dan ia adalah salah seorang majikan di Singapura. Saya ingat lagi pertama kali saya sampai dalam rumah itu, beg saya digeledah. Ya, ataupun dia gunakan perkataan yang saya rasa mungkin tidak difahami. Saya gunakan perkataan geledah. Dikeluarkan barang-barang dari beg saya dan kemudian memeriksa beg saya. Ada tak kepunyaan-kepunyaan saya yang was-was? Mereka takut saya mungkin bawa hantu bersama dengan saya. Sejujur saya kata, saya ini bukanlah malaikat. Tapi tidaklah saya buat sampaikan nak menyihir menggunakan sihir. Kalau berada di negara orang, apa yang penting solat 5 waktu. Saya amat bersyukur. Majikan kedua adalah orang Melayu Islam. Yang pertama pun sama. Jadi lebih senang saya nak solat 5 waktu, lebih senang. Bila nak berpuasa pun lebih senang. Jadi kata Astuti diteruskan pengalamannya. Kemudian saya fikirkan, wah, ini keluarga memang keluarga yang beragama kuat, ingin periksa. Bagus. Saya tidak kecil hati pun. Mereka mempunyai hak, kata Astuti. Jadi setelah itu mereka dapati saya tidak ada bawa apa-apa barang. Yang pertama kali saya rasa pelik. Malam tu lah Casey, saya sampai sekitar pukul 6 lebih petang. 6 lebih petang barang saya dikeluarkan dan mereka pun mengarahkan saya buat tu buat ini dan sebagainya. Bila nak masuk waktu maghrib, saya tanya pada tuan rumah, ibu, mohon tanya, waktu maghribnya jam berapa? Kamu dah nak buat apa maghrib? Tanya ibu itu pada saya. Saya nak solat, bu. Ada sejadahnya enggak? Kamu pakai selimut tu dalam almari. Kamu nak solat dalam bilik kamu saja. Di luar sini semua jangan. Ngerti? Saya seolah-olah dimarahi Casey oleh keluarga ini, kata Astuti. Saya rasa pelik. Selama saya bertugas dengan majikan yang pertama, tak pernah pun saya dimarahinya. Malah mereka solat bersama-sama. Tapi yang ini lain Casey. Saya hanya boleh solat dalam bilik saya, bilik kecil. Bilik ini terletak di bahagian dapur rumah. Sebuah bilik mungkin saya rasa yang ditambah. Rakan MJ12. Setelah sekian lama, saya tidak pernah lihat isteri, suami, ibunya solat. Casey dan pendengar Ria 897 FM. Mulalah ia berlaku di depan mata saya. Apabila ibu dalam rumah ini, bukan anaknya, bukan, tapi ibu kepada anak ini, apa yang dia buat Casey? Dia panggil, Tuti, Tuti, sini tolong aku. Saya masuk ke dapur terperanjat Casey. Apabila ada seekor ayam yang dah mati. Ayam itu sudah mati.
Dikeluarkan dari satu bungkusan. Kemudian dia kelar lehernya. Darahnya disuruh saya tunggang ataupun terbalikkan ayam tersebut. Darah tu disuruh kumpul. Saya tengok, apa ini ibu buat? Nak tanya takut dimarahin. Saya diam saja. Saya ikut. Kesi tuang dalam botol. Kemudian dia simpan di dalam almari. Rupa-rupanya, kata Tuti, darah tersebut tujuan sihir. Baru saya tahu, ibu yang tua ini adalah salah seorang tukang obat yang terkenal. Rumahnya Kesi setiap minggu penuh dengan orang. Orang datang untuk berobat. Orang datang untuk dapatkan ramuan-ramuan tertentu bagi penyakit mereka. Jadi dari situlah sedikit demi sedikit saya pula diganggu. Sebab saya seorang dalam rumah itu yang solat. Ketika saya sedang tidur dalam bilik kecil di bahagian dapur, saya dengar kerusi ditarik. Saya bangun, keluar dari bilik saya terperanjat Kesi. Di meja makan di dapur ada dua orang perempuan rambut panjang sampai ke lantai. Lidahnya terjelir keluar. Kesi sedang buat apa, Kesi? Atas meja makan diletakkan dulang yang berisi darah ayam tu. Benda tu seolah-olah sedang menjilat darah ayam. Saya lihat dengan jelas. Bila ternampak, saya tutup pintu. Saya istighfar berkali-kali dalam keadaan ketakutan. Pintu bilik diketuk, dicakar, seolah-olah nak masuk ke dalam. Tapi mungkin kerana dengan kuasa Allah, katanya Astuti, bilik itu bilik solat, seolah-olah dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Saya hanya boleh berzikir dan ingat pada yang satu. Hari saya bersama dengan majikan ini memang tersiksa. Apa yang disuruh buat, saya buat. Tapi sebaliknya saya sentiasa diganggu, Kesi. Saya masih ingat lagi ketika saya sedang solat, Kesi, saya sedang solat malam. 1/3 malam saya bangun. Saya nak ambil wuduk, masuk ke dalam tandas. Tandas betul-betul tepi bilik tidur saya. Sedang ambil wuduk, Kesi, depan tandas ada perempuan berdiri, matanya terbeliak tengok saya, menakutkan saya, seolah-olah tidak ingin saya mendirikan solat malam. Pendengar Ria 897, khidmat saya dengan keluarga tersebut hanya setakat 1,5 tahun sebelum saya berpindah pada majikan lain kerana mereka tidak mampu membayar gaji saya. Jadi mungkin ada hikmah di sebaliknya. Kalau tidak, Kesi, mungkin 2-3 tahun saya hidup merana. Oleh kerana mereka tidak mempunyai kemampuan, ini juga mungkin atas bantuan Yang Maha Esa, saya berjumpa dengan majikan yang baik dan lebih baik dari yang kedua. Terima kasih. Selamat tengah malam, Astuti, pendengar Misteri Jam 12. Baik, silakan 66911897. Sementara saya nantikan panggilan anda. Di sini ada pendengar kita yang berkongsi pengalaman daripada Kak Juliana. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam Kak Juliana di sini. Dan sebelum tu kakak nak beritahulah, tidak semua pembantu macam ni, tidak semua. Tapi ini berlaku kepada seorang pembantu kakak lah, yang telah pun kakak dapatkan khidmatnya daripada sebuah ejen. Pembantu rumah kakak ni bila dia datang, kakak pada mulanya tidak periksa beg-beg yang dia bawa. Sebabnya ini adalah pembantu yang pertama. Kakak pun tak pasti dengan prosedur apa yang patut kakak lakukan bila pembantu ni datang ke rumah kami. Jadi bila pembantu datang, kakak pun arahkan dia lah, okey, itu bilik kamu. Dan selepas tu kakak kata letak barang-barang, kalau nak salin pakaiannya, dan kakak akan beritahu dalam rumah tu apa yang perlu dia buat, mana nak pergi dapur, macam mana nak gunakan mesin pembasuh dan sebagainya. Jadi dipendekkan cerita, hampir setiap malam selepas pembantu ni tinggal bersama dengan kakak, dengan suami, anak kakak belum lagi pernah kena ganggu pada waktu tu lah. Anak kakak yang berusia 14 tahun, anak perempuan ni, sering kali beritahu kakak yang malam-malam hari dia akan nampak pembantu rumah duduk dekat ruang tamu. Ya, duduk dalam keadaan gelap, TV pun dia tak tonton, tapi cuma duduk dekat ruang tamu seorang diri saja.
Dan kakak pun akan tanya pada pembantu lah. Kakak cakap namanya Wati. Wati, kamu ni apa sih malam-malam suka duduk di ruang tamu yang tak mau tidur ya? Nanti kamu tak cukup rehat nanti. Dan Wati beritahu, Bu, saya tidur bu semalam. Kamu jangan bohong sama aku ya. Semalam anak aku ada nampak kamu duduk di ruang tamu. Tapi pembantu itu mati-matian katakan yang dia tidur. Jadi Casey, berikutnya apa yang berlaku ni, anak kakak masih lagi ceritakan, saya sebenarnya masih lagi menegur. Dan akhirnya saya kurang percaya dengan anak saya. Bayangkan Casey, dalam hanya beberapa hari saja saya terus naik marah dan berang dengan anak. Saya kata, tolong jangan buat cerita Mama dah tanya dengan dia. Dia kata dia tidur. Kalau tak suka orang, jangan buat benda macam ni Saya marah. Ingatkan anak saya ni sengaja buat cerita sebabnya nak buat saya tak suka pada pembantu rumah. Lalu saya pun mohon maaf pada pembantu saya Wati, dan Wati kata, enggak apa bu. Pendengar misteri jam 12, setelah anak saya nampak, baru saya ternampak. Pada waktu tu saya ni sebenarnya sedang keluarkan daging yang saya nak goreng nantilah pada waktu pagi sebagai bekal untuk suami ke tempat tugas. Jadi daging tu saya keluarkan dari peti ais sekitar jam 1 pagi. Pukul 1 pagi saya keluar dari bilik, pergi dekat dapur, keluarkan daging daripada peti ais beku, letak dalam satu besin kecil, letak atas dapur, tutup. Kemudian bila saya berada dekat dapur ni sedang keluarkan daging, sedang masukkan dalam besin dengan air ni, saya terpandang dekat ruang tamu ada perempuan sedang duduk dalam gelap. Dalam hati saya, betul lah ni anakku cakap ni. Hei, saya pun dengan segera dah habis kerja saya dekat dapur, dah siapkan perkakas-perkakas, dah siapkan bahan-bahan untuk masakkan suami. Saya pun pergi depan tengok, dah hilang. Apabila saya pergi ke bilik pembantu, tengok pembantu saya sedang nyenyak tidur Casey. Dan Casey bayangkan bila dia ada di rumah saya dengan anak dengan suami, kerap selisih faham, kerap bertengkar, bergaduh antara satu sama lain. Dan saya pernah bawa hal ini kepada seorang teman yang dah pun ada pengalaman menggunakan khidmat pembantu. Casey terperanjat saya apabila dia beritahu saya dia pun pernah terkena perkara sedemikian rupa kerana dia tak tahu nak periksa beg pembantu yang bawa bersama untuk bertugas di Singapura. Jadi bila saya dengar tu penjelasan yang agak panjang yang saya tak perlu bacakan pada anda semua Jadi saya pun pulang, saya jumpa dengan pembantu, periksa beg, periksa almari, macam-macam saya periksa, tak ada Casey. Rupa-rupanya benda tu diletakkan di bawah tilam. Saya tanya, ini apa benda ni Wati? Dia diam. Saya tanya lagi dan dia beritahu saya dia tak tahu apa benda, tapi benda ni kata ibu dengan ayah saya adalah sebagai pendinding diri. Jadi benda tu dibawa bersama untuk mengawasi Wati lah bila berada di negara orang. Jadi pendengar Ria 897, saya beritahu hal ini pada suami. Suami pun telefon orang-orang tertentu untuk tanya apa yang boleh dilakukan. Katanya angkat benda tu, letak dalam plastik, kemudian pergilah satu bakar ataupun boleh tanam, tapi buang jauh dari rumah. Casey, hanya selepas 2 tahun dia menjadi pembantu lah, kakak masih lagi tetap gunakan khidmat dia. Kakak selepas tu kakak kata dah tak nak sambung lagi, kakak ambil yang lain. Tapi si Dini Casey, memang banyak-banyak kejadian pelik yang berlaku dalam rumah kakak sejak kakak mendapatkan khidmat dari pembantu yang bernama Wati. Baik, ini ada kiriman saya terima daripada seorang pendengar. Katanya, Mas Casey, apa khabar? Khabar baik Saya namanya Susila, seorang pembantu. Saya bekerja dengan seorang warga Cina. Rumahnya besar. Ada 2 ekor anjing depan rumah. Tapi bagus, majikan saya tidak benarkan saya pegang anjing. Tapi anjing ini hanya untuk menjadi guard dalam rumah yang besar ini. Diletakkan di depan rumah satu, di belakang rumah ada seekor lagi. Dan apa yang berlaku bila majikan keluar, anjing ini akan dilepaskan. Dilepaskan untuk meronda-ronda kawasan depan rumah dan belakang rumah. Saya ni takut dengan anjing juga sebabnya anjingnya garang katanya di sini. Ni tadi ada cerita tentang anjingnya. Memang benar ni.
Bilik saya ada di lantai 1. Ya, bilik mem anak-anaknya di lantai 2 dan lantai 3. Rumah 3 tingkat. Kaya betul Rezeki masing-masing ya. Kata beliau, jadi bila tidur di lantai di tingkat 1 ni, kadang-kala saya akan terbangun. Sebabnya saya nak ke tandas. Dalam bilik kamar saya tidak ada tandas. Langsung harus ke tandas di bahagian dapur. Bila pergi dapur, saya akan nampak anjing yang ada di belakang. Beberapa kali tu anjing tu akan dalam keadaan menyalak, tetapi bukan yang kuat. Menyalaknya seperti ketakutan dengan sesuatu. Nanti saya bisa lihat daripada tingkap dapur, katanya Susila. Nanti bila saya tenung dan renung, anjing tu macam ternampak sesuatu yang ada. Dekat belakang rumah ni ada satu pohon. Pohon yang ada, kalau tak silap saya, itu adalah pohon mangga yang ditanam. Nanti bila anjing tu mula-mula dia menyalak beberapa kali dengan kuat, kemudian dia akan menyalak dengan perlahan. Mungkin dia kemudian dia saya sound effect mungkin saya tak tahu Jadi kata Susila, lalu saya memerhatikan di atas pohon mangga yang ada di belakang rumah, seperti kelihatan ada 2 mata yang sedang memerhatikan saya. Jadi saya rasa memang benar Casey, kata orang-orang tua, kalau anjing tu menyalak pada waktu malam, mungkin kelihatan sesuatu. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Nama saya Kartini. Saya adalah pendengar Misteri Jam 12. Saya berasal dari Singapura. Pengalaman saya berlaku di dalam rumah saya. Yang ini Casey, sebenarnya saya rasa bersyukur sangat mendapat seorang pembantu rumah yang banyak membantu saya dengan suami. Saya dengan suami dah pun berumah tangga agak lama. Kami berumah tangga pada waktu itu dah pun masuk tahun yang ke-7. Tapi masih belum ada zuriat. Mungkin belum ada rezeki, kata orang lah. Dan ibu mertua saya ni semakin lama semakin tidak sihat, semakin uzur. Saya dengan suami bekerja sepenuh masa. Jadi setelah 7 tahun berumah tangga, akhirnya kami mendapatkan bantuan seorang pembantu rumah. Macam-macam cerita dan kisah dengar dari kawan-kawan tentang pembantu rumah. Memang susah nak percaya, tapi kalau dah terkena, baru kita tahu. Jadi bila dengar kisah-kisah yang seram ni, saya pun sebenarnya berbelah bagi. Jadi kalau tak saya ambil pembantu rumah, siapa yang nak jaga ibu mertua? Saya dengan suami bekerja, balik kadang-kadang malam. Siapa yang nak uruskan makanan, minum, obat dan sebagainya? Setelah berbincang, kami pun cubalah cari pembantu rumah. Beberapa kalilah pergi mencari pembantu. Ada yang saya tidak berkenan lah. Ya, mungkin tak tahulah, firasat saya memberitahu jangan ambil pembantu ni. Tak tahulah. Setelah lebih kurang beberapa kalilah kunjungi beberapa agensi-agensi pembantu rumah di Singapura, akhirnya bertemu dengan seorang pembantu. Pembantu rumah ni agak berusia sedikit lah. Kebanyakan yang datang semua muda-muda belaka. Saya tak suka. Betul, saya tak suka. Nak cari yang berumur ni agak susah. Sebabnya lazimnya yang dah berumur ni akan kembali kepada tuannya. Jadi bila saya tanya kepada agensi ni, ada tak yang lebih mapan lagi lah, lebih berumur lagi? Jadi dia usaha ikhtiarkan, akhirnya dapat. Ya, jadi dia pun saya lantik sebagai pembantu rumah. Memang baik Casey. Saya dengan suami kadang-kadang malu dengan beliau. Beliau ni dah ibarat macam ibu saya tau. Setiap kali solat tak pernah lupa Casey. Setiap kali subuh, waktu Zohor, waktu Asar, waktu Maghrib, waktu Isyak, kadang-kala dia akan bangun sepertiga malam untuk melakukan solat-solat tertentu. Saya pernah nampak, suami pernah nampak, sampaikan kita malu dengan perbuatan dia. Sebab kita ni kadang-kadang jarang solat dan terlupa-lupa solat kami. Dipendekkan cerita, pada suatu hari lah, pembantu rumah saya ni sedang membantu saya dekat dapur untuk buat persiapan makan. Jadi adik-beradik akan datang lah makan dekat rumah untuk ziarah mak pada hujung minggu. Jadi sedang bantu-bantu ni, bantu tu. Kemudian dia tanya pada saya, ibu jangan marah ya, saya bertanya, sudah berapa lama ni, udah berapa lama ibu berumah tangga ni? Saya pun cakap lah, oh dah hampir 7 tahun lebih, belum ada zuriat ya.
Belum ada rezeki lah Ning, kata saya kepada kata saya kepada pembantu rumah tu. Bukan rezeki, kadang-kala harus ikhtiar, harus solat, harus minta padanya. Dalam baik, dalam diam kisi. Dia pun macam mengingatkan saya lah, kalau nak sesuatu dari Allah, kenalah kita usaha. Antara usahanya adalah berdoa. Dan mungkin saya memang akur dengan suami, jaranglah solat, jarang berdoa. Jadi kemudian dia pun cakap dengan saya, kalau izinkan, nanti setiap hari Khamis, malam Jumaat, setiap hari Selasa, dia nak mengaji selama sejam. Saya kata boleh, silakan. Dipendekkan cerita, bila dia mula mengaji, bila dia memula membaca Quran kisi, sesuatu berlaku dalam rumah. Tak tahulah nak percaya ataupun tidak. Tapi kisi, daripada mana benda ni datang tak tahu, tapi ia tiba-tiba berada di kawasan tepi katil, betul-betul dekat tepi katil tu, dekat bawah katil. Kelihatan seperti ada bungkusan kain putih yang dah diikat dengan baik sangat. Bungkusan kain putih tu diikat dengan 7 ikatan yang kecil dan halus, teliti ikatannya. Jatuh. Saya ternampak, saya takut nak pegang, saya panggil suami. Suami pun nampak, astagfirullahalazim, benda apa ni yang? Tak tahulah bang. Jadi panggil pembantu rumah. Pembantu rumah datang tengok, perhatikan. Pembantu kata dia pun tak tahu, tapi kelihatan seperti sesuatu sihir ibu. Jadi dia pun kata ibu jangan sentuh. Dia ambil sapu lidi, dia ambil penyedut sampah, kemudian dia sapu benda tu masuk ke dalam tong penyedut sampah tu, dan katanya izin saya bakar benda ni ya. Kita pun tak tahu apa isi kandungannya. Jadi pergi dekat dapur ke si. Dekat dapur dia ambil dekat pembakar tu, dia keluar rumah. Tak nak bakar dalam rumah. Dekat luar dia pergi dekat tong sampah, dia bakar. Saya tengok dengan suami ikut dia keluar. Dia dah bakar benda tu, dah berasap ke si. Bila benda tu terbakar, dengar tu ke si, benda yang nyaring berbunyi macam mungkin bunyi macam tu lah Dan saya dengan suami terperanjat. Api yang dibakar tu warna hijau. Jadi selepas bakar dah agak hitam sedikit, baru dia matikan api tu. Dia tuang curah dengan air, takut nanti buang dalam tong sampah terbakar. Dah tu baru masuk ke dalam tong. Kemudian tengah jalan, saya dengan suami pun, yalah malam tu kita berbincang. Kata bang, yalah bang, kita haruslah bang, tak boleh lupa solat bang. Kita kena doa bang kalau kita nak anak. Saya dengan suami buat kisi. Kita lakukan apa yang disarankan oleh pembantu rumah. Dan akhirnya setelah 2 tahun, 2 tahun kemudian lah, solat tanpa henti, kita berdoa dan dapat zuriat kisi. Dan kebetulan rupa-rupanya barang yang diikat tu adalah sesuatu yang menyekat saya dengan suami kisi. Untuk dari mendapat zuriat, ada penunggu dalam rumah. Siapa yang letak saya tak tahu, tapi inilah bantuan yang diberikan oleh pembantu rumah, takkan saya lupakan. Selamat malam dan terima kasih. Okey, baru tadi saya dapat panggilan dari seorang pembantu rumah Katanya tak boleh on air, takut nanti yalah orang dengar. Tapi katanya suka dengar MJ12. Dan beliau nak ceritakan satu, tadi sempat dia kongsi satu perkara. Katanya, Casey aku tak boleh on air. Jadi saya tanya, ya nggak bisa on air macam mana, nanti orang tunggu. Tak apa, yang cepat. Jadi dia ceritakan, dia bertugas sebagai pembantu rumah di Singapura. Tugasnya menjaga seorang nenek lah di rumah ni. Dan apa yang berlaku ni, nenek ni seringkali waktu malam mereka tidur sebilik tapi katil berasingan. Malam-malam hari nenek ni akan bangun, katanya akan duduk di atas katilnya. Nanti dia akan buat suara macam ni. Tadi dia telefon saya ada gini. Saya dengar tadi dia buat pun saya terperanjat. Ini dia buat suara ke dia yang kena rasuk Dan suaranya amat menakutkan, agak kuat juga, kata pembantu rumah tadi. Nanti saya akan terbangun, saya akan tengok dia, saya akan lihat dia. Dan saya kata, Nek, tidur Nek, jam berapa ni? Tak mau tidur Nek. Dan
Tadi bila dia sedang bercakap dengan saya di telefon, saya dengar dekat background suara sama. Kemudian nanti nenek tu akan berhenti. Kemudian dia akan tengok. Dia cakap, "Kau berani tidur dengan aku?" Katanya, "Kau berani ya tidur dengan aku?" Belum sempat habis cerita, "Okey Casey, aku harus pergi." Sebabnya nenek dah bangun, dekat background bunyi. Cabaran juga jadi pembantu ni ya. Ayolah, saya lupa nak tanya nama pembantu tadi. Kalau mungkin sedang mendengar, berhati-hatilah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan tugasan di Singapura ni. Seram sedang cakap dengan saya ni bunyi. Saya pun takut meremang juga ni. Terima kasih lah. Baik, kita akan jawab panggilan seterusnya. Harap dapatlah ke udara sekarang. Dan ingat, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Itu yang harus saya beritahu anda. Dan semoga kita sama-sama dapat mendengar rancangan ini. Dan terima kasih pada pendengar yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia sedang mendengar, yang suka mendengar dengan kisah-kisah pada setiap malam. Bertemankan saya DJ Champion KC. Baik, berbagai kisah ingin saya bacakan pada malam ini. Yang ini satu lagi pengalaman yang saya terima datang daripada ini kiriman mana tadi sebentar ya. Okey, ini adalah satu peristiwa datang daripada seorang majikan yang prihatin. Seorang majikan yang prihatin tentang pembantu rumahnya. Dipendekkan cerita, pembantu rumahnya ni telah pun dibuat oleh seseorang lah. Dan beliau sampaikan terkena gangguan yang amat dahsyat. Beliau hidup dalam keadaan ketakutan. Saya dah baca dan memahami pengalaman datangnya daripada majikan. Katanya di sini, Casey, sebut nama saya Siti lah, bukan nama sebenar. Katanya majikan kepada pembantu rumah. Saya nak ceritakan tentang pembantu rumah saya. Dia ni memang baik orangnya, Casey. Tapi itulah, mungkin ada salah faham terhadap seseorang. Dan selepas itu dia hidup dalam ketakutan. Nanti malam-malam hari dia akan ketuk pintu bilik saya, yang mana saya sedang tidur lah. Nanti dia ketuk. Saya ni adalah seorang ibu tunggal. Ya, seorang ibu tunggal mempunyai 2 orang anak. Jadi waktu saya keluar bekerja, waktu itulah pembantu rumah akan mengambil alih tempat saya. Saya tidak pernah menganggap dia sebagai seorang pembantu, malah saya menganggap dia sebagai seseorang yang juga mempunyai amanah untuk menjaga keluarga dan anak saya. Dia akan ketuk pintu bilik saya. Ibu. Saya akan terbangun. Saya pergi ke pintu bilik. Saya buka pintu bilik saya. Dalam keadaan mata mengantuk. Dalam keadaan rasa mengantuk. Mata saya kuyu. Dah tak tahan sangatlah, sedang tidur ni. Kemudian saya bertanya, "Narti, ada apa?" "Ibu, bisa enggak kalau saya tidur sama ibu? Ibu tidur di atas katil tak? Saya tidur di atas lantai. Bisa enggak?" "Narti, kenapa sama kamu? Kamu kan ada bilik sendiri." Dan Casey, bayangkan ya. "Ibu, aku takut, Bu. Dalam bilik ada perempuan seram." Dari mengantuk bila mendengar pembantu rumah bercakap dengan nada yang takut, dengan cara dia bercakap berbisik-bisik kepada saya, saya pun rasa curiga. Saya keluar dari bilik, pembantu memanggil saya. "Ibu, tak perlu, Bu. Ibu tak perlu. Ibu tak perlu, Bu. Ibu tak perlu. Ibu jangan." Sampai depan bilik pintu pembantu rumah saya. Lampu menyala. Tengok dalam bilik, katil, almari. Tapi tak nampak, cuma rasa meremang sangat. Betul, Casey.
Saya pun kembali dan saya kata, nah, tak apa nanti. Kamu tidur dengan ibu ya. Jadi kami tidurlah. Tidur bersama di atas satu katil. Dia kata dia tak kisah dia akan tidur di atas lantai. Untuk malam ni saja dia takut. Tapi saya kata tak kisah. Tidur sama atas katil sama dengan aku ya. Lat beberapa hari, perkara yang sama berlaku. Kali ini katanya di atas almari ternampak susuk tubuh wanita sedang baring atas almari panjang. Pembantu juga pernah waktu dia mimpi yang menyeramkan. Dia duduk dekat atas katil. Kemudian kakinya dia letak atas lantai. Mula-mula dia tengah tidur tu, seluruh anggotanya di atas katil. Bila dia terbangun akibat mimpi yang seram, daripada baring dia dalam keadaan duduk. Dari duduk, dia pusingkan badan, kedua belah kaki kiri dan kanan diletakkan di atas lantai dan dia duduk sambil tangan memegang katil kiri dan kanan, ya bingkai katil kiri dan kanan, dan kemudian sambil itu dia istighfar dan dia cuba tenangkan dirinya. Waktu dia sedang berbuat demikian, ada orang dia nampak dengan jelas pegang kaki kiri dia. Waktu itulah dia terpekik dan terus menjadi histeria. Saya terbangun. Anak saya terbangun. Lalu saya menyuruh anak saya masuk ke dalam bilik, jangan masuk campur. Saya cuba masuk dalam bilik pembantu, cuba tenangkan dia dan cakap dengan baik-baik dengannya, dan akhirnya pembantu dapat tenangkan diri. Tapi saya rasa takut bila berada dalam bilik tersebut. Casey, akhirnya pembantu rumah saya telah pun saya dapatkan bantuan. Sekarang masih lagi dalam sesi rawatan dan adalah seseorang yang mungkin rasa cemburu terhadapnya. Saya harap barang siapa yang melakukannya, hentikanlah. Terima kasih. Dari Siti, bukan nama sebenar. Ayo, tolong ibu ya. Ayo, tolong ibu, ayo. Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Kiriman email yang saya terima bekas seorang pembantu rumah yang pernah bekerja di Singapura, memberi khidmat beliau kepada sebuah keluarga Melayu, yang mana dalam keluarga ini ada seorang nenek ataupun katanya makcik yang sudah uzur, dan sering kali kalau perlukan bantuan, dia akan panggil dengan suara yang halus terketa-keta. Ayu. Dan Ayu, pembantu rumah, akan lari masuk ke bilik dan katanya saya akan bertanya pada nenek, mau apa nek? Nanti dia akan kata dia haus mau minum. Dia nak bangun dari katil, nak ke depan untuk tonton TV. Dia nak makan, dia suruh tutup tingkap. Dia suruh buka lampu, tutup lampu, matikan kipas, hidupkan kipas, macam-macam akan dia panggil saya. Saya adalah penjaga peribadi nenek ini. Ada dua orang anak, seorang anak bertugas di Singapura, seorang lagi anak bertugas di luar negara dan dah pun berkeluarga. Jadi anak yang bertugas di Singapura ni, anak gadisnya, inilah yang menjaga rumah ini dan yang membayar gaji saya untuk menjaga ibunya. Ataupun makcik inilah yang dikatakan di sini ya. Jadi pendengar Ria 897, kata Ayu dia memanggil makcik ni nenek sebab makcik ni suruh panggil dirinya nenek walaupun dia tidaklah begitu tua. Saya boleh panggilnya ibu, tapi kata jangan panggil aku ibu, panggil aku nenek. Dan Casey, pendengar Misteri Jam 12, bila dia nak bangun dari katil menuju ke arah ruang tamu untuk duduk dekat sofa, dia akan
saya akan tolak dia akan berdiri, saya akan tarik dia daripada katil, dia akan berdiri, kemudian dia akan bongkokkan badannya. Lalu dia akan suruh kata dengan saya dengan nada yang terketar, "Ayu, tolong aku ambil tongkat you." Nenek ni tidak mempunyai tongkat tau Casey. Tidak ada tongkat. Saya tanya, "Tongkat apa ni?" "Itulah, dekat tepi katil tongkat aku." "Mana ada tongkat ni?" "Hei, kau ni." Casey, dia akan jalan sambil pegang tangan saya. Dia akan capai sesuatu yang saya tak nampak. "Ini tongkat aku." Akan jalan. Apabila saya perhatikan, cara dia berjalan sama seperti seorang nenek yang sudah dalam keadaan teramat uzur. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Ada kalanya pada waktu malam, saya sedang nyenyak tidur ataupun sedang duduk dalam bilik buat kerja-kerja saya untuk tulis surat. Nanti saya akan dengar dia akan memanggil saya. Ayu. Ayu. Bentar Nek. Bangun, keluar dari bilik, berjalan menuju ke arah bilik nenek. Lihat nenek sedang baring dan sedang dalam keadaan tidur di atas katil. Saya akan bersuara, kata Ayu. "Nek, nenek panggil saya ya?" Nek, pelik. Tadi aku dengar dia memanggil aku." Masuk balik ke kamar tidur saya, Casey. Teruskan apa yang saya buat awal tadi. Sekali lagi, yang sama. Ayu. 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 Saya bangun lagi keluar dari bilik apabila saya lihat nenek masih sedang tidur di atas katil. Kemudian saya masuk bilik, tutup pintu. Saya batalkan niat, saya terus tidur. Pendengar Misteri Jam 12, kata Ayu, saya jaga nenek ni sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, khidmat saya langsung ditamatkan dalam masa 2 minggu, Casey. 2 minggu sebab saya tidak diperlukan lagi. Jadi dalam 2 minggu duduk dalam rumah tuan saya ni, saya hanya tinggal duduk, makan, minum, masak untuk tuan, itu saja. Malam-malam hari kalau tuan saya belum balik, keluar dengan teman-temannya, saya seorang diri dalam rumah, tengah duduk. Nanti saya akan dengar, Casey, arwahnya memanggil saya. Ayu. 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 Beberapa kali bila saya toleh melihat ke dalam bilik, tidak ada orang yang memanggil saya, Casey. Yang paling menakutkan, sekali ada pernah dia memanggil saya apabila saya lihat dalam bilik, dalam kamar tidur nenek yang dah meninggal dunia. Alangkah terperanjatnya, saya nampak jasad si arwah dalam keadaan berkafan kain putih sedang duduk dekat katil, kakinya di atas katil, tubuhnya duduk sambil memandang ke arah depan, tidak melihat saya. Yang ternampak dia apabila saya toleh ke belakang dan masih lagi kedengaran suara memanggil saya. Casey, nasib baiklah khidmat saya ditamatkan dalam masa 2 minggu dan saya pulang ke kampung bersama dengan keluarga. Kalau khidmat saya diteruskan, saya tak tahu sebenarnya apa akan berlaku pada diri saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ayu. 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 Kak E lah kata Kak E. Dia Kak E ni adalah seorang pembantu rumah. Dia kongsi dengan saya.
dengan suara berbisik-bisik takut. Kata beliau, saya ringkaskanlah apa yang saya dengar tadi, agak amat ringkas sekali. Dia kata dia seorang pembantu rumah, kata Kak I ini, dan dia kena jaga seorang wanita tua, iaitu ibu kepada tuan rumahnya. Dan dikatakan ibunya ini dah dalam tahap kritikal. Kritikal apa? Sebab dia katanya mengikut apa yang dia tahulah daripada desas-desus dan juga sebagainya berlaku dalam keluarga ini. Dikatakan, difahamkan nenek yang dia jaga ni sebenarnya dah lama meninggal dunia. Dan yang duduk dalam badan neneknya tu adalah saka yang dia pelihara sejak dia muda lagi. Dan bayangkan, katanya beliau ni kena mandikan, beliau ni kena berikan makan, beliau ni kena jaga dia dan tidur sebilik. Pada mulanya sebelum ini beliau tidur sekatil dengan dia, tapi lama-kelamaan semakin hari semakin takut. Jadi beliau tidur di lantai, nenek ni tidur di atas katil. Perkara yang paling menakutkan berlaku apabila dia dalam keadaan menjaga nenek ni sampai ke saat ini. Kata Kak A adalah, bila makan, dia akan makan dengan pelahap. Dia tak kira lah apa, dia akan makan dengan pelahap dan tak cukup satu pinggan. Kadang-kala sampai 5-6 pinggan dia akan makan. Dan selalunya dia akan buka peti ais pada tengah-tengah malam dan akan merata ataupun makan begitu saja daging-daging mentah. Antara perkara yang pernah berlaku juga, dia seringkali akan terbaring di atas katil, tak boleh bergerak. Tapi hairan, tengah-tengah malam tu boleh bergerak, cari makan, masuk ke dapur untuk mencari makanan. Walhal bila nak bangun pergi tandas, bila nak dimandikan, bila nak disuap makan, nak beri makan ubat, tak boleh bangun. Pembantu inilah katanya harus angkat, letak di kerusi roda dan alihkan dia, mungkin nak ke dapur, nak ke tandas. Tapi hairan, tengah-tengah malam kadang-kala dia boleh bangun, bergerak, buka peti ais, makan dengan pelahapnya. Beberapa kali dia nampak perkara itu berlaku, beritahu pada tuan rumah. Tuan rumah kata tak percaya. Dia kata mungkin orang tu kadang-kala sihat tak. Itulah yang dia kongsi dengan saya. Dan antaranya katanya nenek yang dia jaga ni satu badan bau busuk, bau macam najis, bau macam bangkai pun ada. Jadi sampai sekarang dia tak tahu nak buat apa. Kalau dia komplain, dia akan kena hantar balik. Jadi maknanya dia tidak akan ada kerja. Jadi kan nak macam breach of contract gitulah. Kalau nak cari majikan baru, nak kena bayar balik, dan sebagainya. Jadi agak susah, terpaksa dia kekal di satu tempat saja. Tapi inilah pengalaman yang harus beliau hadapi. Jadi bagaimana para pendengar, kalau anda jadi teman kita Kak E ni, apakah mungkin yang akan anda lakukan?